Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insyaAllah pada kesempatan masa pada hari ini saya nak bincang iaitu soalan bahagian B, soalan ulangan tahun 2019, soalan STPM sebenar 2019 iaitu ulangan. Okey, kita lihat seperti biasa bahagian B ni adalah soalan struktur. Bahagian B 30 markah, jawab semua soalan. Tulis jawapan dalam ruang yang disediakan. Ini adalah bahagian B. Okey. Kita lihat soalan 31 diberi perkataan sini ketidakkeruanan. Ketidakkeruanan. Okey. Soalan, apakah kata dasar bagi perkataan di atas? Apakah kata dasar bagi perkataan di atas? Okay, kita lihat sini ketidakkeruanan. Okay, kata dasarnya adalah tidak keruanan. Okey, ini adalah kata dasar dia. Kata dasar. Okey, soalan B, nyatakan golongan kata bagi perkataan keruan. Nyatakan golongan kata bagi perkataan keruan. Okey, golongan kata. Soalan ni tanya golongan kata. Okey, keruan, golongan kata. Jawapannya adalah kata adjektif. Kata adjektif. Okey, itu adalah jawapan untuk soalan 1. Apakah kata dasar bagi perkataan di atas? Nyatakan golongan kata bagi perkataan keruan. Kata adjektif. Jadi 1 markah, 1 markah, 2 markah. Okey. Kita lihat soalan nombor 32. Okay, soalan nombor 32. Bentuk kata. Okay, contoh. Bentuk kata contoh PQR. P alih alih, P alih, Q lut sinar, R rama-rama. Okey, nyatakan bentuk kata bagi P. P sini kita tengok perkataan apa sana? Alih. Okey, alih. P bentuk kata. Soalan ni tanya bentuk kata. Okey, alih. Kalau bentuk kata sini, alih kata apa? Kata tunggal. Kata tunggal. Alih adalah kata tunggal. Okey, apakah jenis kata majmuk dalam Q? Q lut sinar. Lut sinar. Apakah jenis kata majmuk dalam Q lut sinar? Okey, kita tahu kata majmuk ni ada kata majmuk rangkai kata bebas, kata majmuk istilah khusus, kata majmuk bentuk kiasan. Okey, lut sinar kata majmuk, kata majmuk ini istilah khusus. Kata majmuk istilah khusus. Okey. Kata majmuk istilah khusus. Itu lut sinar. Okey, soalan C. Apakah jenis kata ganda dalam R? Okey, kata ganda dalam R. Jenis kata ganda dalam R. R rama-rama.
Rama-rama. Rama-rama. Kata ganda semu. Kata ganda semu. Jawapan rama-rama. Sebab dia tak boleh sebut rama saja. Dia mesti sebut rama-rama. Okey. Itu soalan nombor 32. Sekarang kita lihat soalan nombor 33. Sebagai warga negara yang prihatin dan setia. Sebagai warga negara yang prihatin dan setia, kita perlu bersatu hati bagi memikul tanggungjawab dalam usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa ekonomi, bahasa perpaduan dan bahasa komunikasi yang berwibawa, terampil dan sentiasa relevan dengan perkembangan semasa. Okey. Berdasarkan petikan di atas, nyatakan golongan kata bagi perkataan yang berhuruf condong. Okey, dia tanya sini golongan kata. Golongan kata. Soalan ni sekali lagi dia tanya adalah golongan kata. Okey. Pertama tu prihatin. 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 Yang kedua komunikasi. Yang ketiga terampil. Okey. Golongan kata. Prihatin. Prihatin. Kamu tahu sini prihatin. Golongan kata. Ini adalah kata adjektif. Kata adjektif. Okey. Prihatin. Komunikasi. Apa golongan kata? Golongan kata untuk komunikasi. Komunikasi adalah kata nama. Kata nama. Terampil. Terampil. Yang berwibawa terampil. Golongan kata terampil. Ini adalah kata adjektif. Okey. Jawapan sini prihatin kata adjektif, komunikasi kata nama, terampil kata adjektif. Okey. Seterusnya soalan nombor 34. Soalan 34. Bina satu ayat yang mengandungi perkataan yang menggunakan pasca katanya sebagai penekan dan satu ayat lagi yang mengandungi perkataan yang menggunakan pasca katanya sebagai pembenda. Okey. Bina satu ayat yang mengandungi perkataan yang menggunakan pasca katanya sebagai penekan, satu ayat yang mengandungi perkataan yang menggunakan pasca katanya sebagai pembenda. Okey. Kita tengok soalan ni. Nya sebagai penekan. Okey, kita boleh buat ayat macam mana? Sesungguhnya hati Fatimah sangat mulia. Sangat mulia. Okey, itu nya sebagai penekan. Nya sebagai penekan. Okey, nya sebagai pembenda. Macam mana? Nya sebagai pembenda. Kita boleh buat cantiknya bagai bidadari. Bidadari.
dari. Kalau kita ni nya sebagai penekan, sesungguhnya hati Fatimah sangat mulia, sangat mulia, sangat mulia, cantiknya bagai bidadari. Okay, ini di bawah tajuk kata tugas, kata penekan, kata pembenda, iaitu kata pasca kata. Kena belajar lah kata pasca kata. Okey, seterusnya soalan 35. Nyatakan satu perbezaan antara frasa dengan klausa. Nyatakan satu perbezaan antara frasa dan klausa. Okey, kita lihat frasa dulu. Kamu boleh ambil yang ni lah. Tidak mempunyai, tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai subjek dan predikat. Tidak mempunyai subjek dan predikat. Okey, kalau klausa mempunyai subjek dan predikat. Jadi minta satu saja, satu perbezaan antara frasa dan klausa. Frasa tidak mempunyai subjek dan predikat, klausa mempunyai subjek dan predikat. Okey. Itu soalan 35. Kamu kena balik ataupun buat ulang kaji lah. Ciri-ciri frasa, ciri-ciri klausa, kan? Jenis-jenis frasa, frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa keterangan, klausa, klausa bebas, klausa tak bebas. Itu kena belajar yang itulah. Seterusnya kita lihat soalan 36. Guru wanita yang baru mengajar di sekolah itu belum berkahwin. Okey, itu ayat 36 ni dia bagi ayat. Guru wanita yang baru mengajar di sekolah itu belum berkahwin. Yang manakah klausa tak bebas dalam ayat di atas? Okey, klausa tak bebas. Klausa yang manakah? Yang manakah klausa tak bebas? Klausa tak bebas. Kita lihat sini. Klausa tak bebas, klausa yang tidak boleh berdiri sendiri. Okey, kita ni tengok jawapan sini. Klausa tak bebas yang baru mengajar. Yang baru mengajar. Yang baru mengajar. Ataupun yang baru mengajar di sekolah itu. Pun boleh juga. Kan? Yang baru mengajar di sekolah itu. Itu pun jawapan dia juga. Okay, B. Lengkapkan klausa di bawah dengan satu klausa bebas yang sesuai untuk membentuk satu ayat majmuk yang gramatis. Dia suruh lengkapkan klausa di bawah dengan satu klausa bebas yang sesuai untuk membentuk satu ayat majmuk yang gramatis. Ketika angin bertiup dengan kencangnya. Contoh sini. Jawapan dia. Boleh. Kita buat sini. Saya di dalam bilik. Boleh Saya di dalam bilik. Saya di dalam bilik. Ketika angin bertiup dengan kencangnya, saya di dalam bilik. Itu satu klausa bebas. Okey. C. Untuk membentuk sebuah negara yang maju, pemimpin kerajaan mestilah mempunyai visi. Yang manakah klausa bebas dalam ayat di atas?
Yang manakah klausa bebas dalam ayat di atas? Okey, kita lihat sini untuk membentuknya. Pemimpin kerajaan mestilah mempunyai visi. Itu adalah klausa bebas. Apa dia? Pemimpin kerajaan mestilah mempunyai visi. Pemimpin kerajaan mestilah mempunyai visi. Okey, itu jawapannya. Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 37. Soalan nombor 37. Di ruang tamu rumahnya berkejar-kejaran anak-anak kucing itu. Susun semula konstituen ayat di atas supaya menjadi ayat susunan biasa tanpa mengubah maknanya. Kan? Okey, susun semula konstituen ayat di atas supaya menjadi ayat susunan biasa tanpa mengubah maknanya. Okey, kita ubah balik supaya jadi ayat susunan biasa. Jadi apa? Okey, anak-anak kucing itu berkejar-kejaran. Berkejar-kejaran di ruang tamu rumahnya. Okey. Anak-anak kucing itu berkejar-kejaran di ruang tamu rumahnya. Itu jadi susun semula konstituen ayat di atas supaya menjadi ayat susunan biasa. Itu dah jadi ayat susunan biasa lah. Okey, faham soalan 37? Ini susunan konstituen ayat. Ada susunan biasa, susunan songsang. Itu pun kamu kena baca ayat, buat ulang kaji. Ayat susunan biasa, ayat susunan songsang. Okey, nombor 38. Nyatakan ragam ayat bagi ayat-ayat yang berikut. Ini ragam ayat. Ragam ayat ada dua saja. Ayat aktif, ayat pasif. Iaitu ragam ayat. Soalan ni tanya ragam ayat. Adik kena marah. Adik kena marah ni ayat pasif. Ayat pasif. Abang kena pergi sekarang juga. Abang kena pergi sekarang juga. Abang kena pergi sekarang juga. Ini ayat aktif. Ayat aktif. Ingat ragam ayat pasif ataupun ayat aktif. Okey, seterusnya 39 jenis ayat. Jenis ayat X, Y, tujuan untuk menyangkal sesuatu, Y untuk menyatakan sesuatu perasaan. Okey, apakah jenis ayat bagi X dan Y? Apakah jenis ayat? Okey, apakah jenis ayat? Kalau kita tengok untuk menyangkal sesuatu. Ini adalah ayat nafi. Ayat nafi. Yang kedua, untuk menyatakan suatu perasaan.
Menyatakan satu perasaan ayat seruan. Ayat seruan. Ayat nafi, ayat seruan. Okay, 39. Bina satu ayat tanya terbuka dengan menggunakan partikel tanya kah. Bina satu ayat tanya terbuka. Ingat sini, satu ayat tanya terbuka dengan menggunakan kata partikel tanya kah. Kita boleh buat apakah yang dimakannya. Apakah yang dimakannya? Okay. Apakah yang dimakannya? Itu bina satu ayat tanya terbuka dengan menggunakan partikel tanya kah. Okey. Seterusnya soalan nombor 40. Analisis kesalahan bahasa. Analisis kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan di bawah. Tulis semula kesalahan tersebut, jelaskan sebab kesalahan dan buat pembetulan. Kita baca oleh sebentar selalu. Suasana pagi di desa sememangnya berbeza dengan suasana pagi di kota. Di desa, pada waktu awal pagi, kita dapat mendengar bunyi kicauan burung yang merdu dan suara haiwan hutan yang memecah keheningan pagi. Menjelang waktu senja pula, kedengaran bunyi unik berbagai unggas yang mungkin tidak kita ketahui namanya. Bahkan, mungkin belum pernah kita lihat. Sebaliknya, yang lazim kedengaran di kota pada awal pagi ialah bunyi deruman enjin kenderaan yang mulai memenuhi jalan raya. Keadaan sedemikian berlanjutan hingga ke waktu malam. Kesimpulannya, sama ada desa maupun kota, masing-masing mempunyai suasana pagi yang berbeza. Okay, itu petikan dia. Kenal pasti kesalahan. Okey, kalau kita lihat sini, kita kenal pasti kesalahan. Okey, kalau kita lihat soalan petikan ni, suasana pagi di desa sebenarnya berbeza dengan suasana pagi di kota. Di desa pada waktu awal pagi kita dapat mendengar bunyi kicauan burung yang merdu dan suara haiwan hutan yang memecah keheningan pagi. Itu tak ada apa salah. Menjelang waktu senja pula, keadaan bunyi unik berbagai unggas. Sini ada kesalahan. Berbagai unggas. Itu kesalahan yang pertama lah. Kesalahan pertama apa? Berbagai unggas. Berbagai unggas. Sebab kesalahan? Sebab apa? Kata bagai. Kata bagai tidak. Kata bagai tidak membawa maksud banyak. Tidak membawa maksud banyak. Jadi pembetulan berbagai unggas. Okey. Berbagai unggas. Okay. Kita lihat kesalahan yang kedua. Yang mungkin kita tidak ketahui namanya. Bahkan mungkin belum pernah kita lihat. Sebaliknya, yang lazim kedengaran di kota pada awal pagi ialah bunyi deruman enjin kenderaan yang mulai memenuhi jalan raya. Keadaan sedemikian berlanjutan hingga ke waktu malam.
Ini ada salah. Kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua hingga ke waktu malam. Ini kesalahan yang kedua. Okey. Lepas kamu dapat, kita tulis kat sini. Hingga ke waktu malam. Hingga ke waktu malam. Iaitu sebab kesalahan lewah. Lewah penggunaan dua kata sendi nama secara serentak. Itu sebab kesalahan dia. Jadi pembetulan hingga waktu malam. Hingga waktu malam. Hingga waktu malam. Ataupun kita boleh guna ke waktu malam. Ke waktu malam. Okey. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga. Okey, kesalahan yang ketiga di sini. Kesimpulannya sama ada desa mahupun kota. Sama ada desa mahupun kota. Sama ada desa mahupun kota. Ini kesalahan yang ketiga. Sama ada desa mahupun kota. Sama ada desa mahupun kota. Okay, itu kita masuk sini lah. Masuk sini. Sama ada desa mahupun kota. Sama ada desa mahupun kota. Okay, sebab kesalahan kata hubung berpasangan yang salah. Kata hubung pasangan yang salah. Okey, sini jawapannya apa? Sama ada desa atau kota. Sama ada desa atau kota. Ataupun kita boleh buat baik desa mahupun kota. Baik desa mahupun kota. Okey. Itu 3 kesalahan. Sebenarnya ada 4 juga ni. Satu lagi ni pun salah juga. Mulai. Ini pun boleh juga. Ni. Mulai memenuhi jalan raya. Kalau dapat kesan sini,
Ini kesalahannya keempat. Mulai memenuhi jalan raya. Okey. Ini mulai memenuhi kesalahan imbuhan. Kesalahan imbuhan akhiran I. Kesalahan imbuhan akhiran I. Kebetulan bukan mulai ya, mula memenuhi. Okey, itu adalah kena pasti kesalahan, iaitu soalan bagi analisis kesalahan bahasa. Okay, tadi kita tengok balik berbagai unggas. Kata bagai tidak membawa maksud banyak. Jadi kebetulan berbagai-bagai unggas. 2. Hingga ke waktu malam. Lewah. Penggunaan dua kata sendi nama secara serentak. Hingga waktu malam ataupun ke waktu malam saja. Sama ada desa maupun kota. Kata hubung berpasangan yang salah. Sama ada desa atau kota ataupun baik desa maupun kota. Ini mulai memenuhi kesalahan imbuhan akhiran I. Mula memenuhi. Okey, saya rasa untuk soalan ulangan STPM 2019-910/2 ulangan. Jadi ulangan Jadi saya rasa untuk bincangan untuk soalan STPM 2019-910/2 ulangan, saya rasa sampai di sini saja. Jadi sebelum saya mengundur diri, saya mohon ampun dan maaf lah sekiranya terdapat kekurangan. Saya cuma nak berkongsi saja. Jadi sekiranya para pelajar sekalian fikir benda ini bermanfaat, berfaedah, kongsikanlah. Jadi klik ke YouTube saya, boleh tengok dalam playlist. Banyak juga bahan-bahan yang saya buat untuk STPM semester 2. Jadi saya doakan anda semua dapat menjawab soalan dengan baik. Masih ada masa buat ulang kaji bersama dengan rakan anda, guru anda di sekolah masing-masing. Jadi sekian, terima kasih.